أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور العلم وافتح علينا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, syukur kepada Allah kerana Allah Subhanahu wa taala sajalah yang kurnia dan beri kepada kita kesemua kebaikan, kesemua perkara-perkara yang kita dapat menikmati dengan dia, kesemua daripada Allah Subhanahu wa taala. Sama ada yang ada perantaraan ataupun yang terus Allah direct terus kepada kita, alhamdulillah. Khususnya Allah Subhanahu wa taala memilihkan kita jadi hamba dia yang beriman dan dia bagi kita duduk di atas jalan yang betul di dalam beragama kepadanya. Kita agama kita maklum, kita belajar di dalam bab tajuk agama, banyak agama. Beberapa banyak dia panggil adian. Agama ni banyak, maka Allah pilih bagi pada kita agama yang betul, iaitu agama Islam. Di dalam Islam ni pula ada perpecahan dia. Pecah-pecahan dia tu sehingga ulama kita bilanya sebagai mentahqiqkan ataupun membenarkan hadis yang selalu kita ada dengar, kata umat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini akan berpecah, akan jadi 73 kumpulan. Maka 73 kumpulan itu ulama kita bila lah. Maka 73 kumpulan itu dibila cukup lah. Bahkan ada lebih lagi lah. Cara-cara bila itu masing-masing. Maknanya memang hak waqi'nya, hak kenyataan sungguh, hak realitinya berlaku beberapa kumpulan yang banyak di dalam yang beragama dengan agama Islam. Maka di dalam kumpulan yang banyak tu, kalau kita belajar, kalau kita belajar, kita akan jumpa bahawasanya yang berada di atas real yang betul, yang berdasar kepada kaedah yang betul, yang betul dengan hujah-hujah syar'iyah, dengan dalil-dalil syarak yang boleh dikatakan seperti sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan
yang dibawa oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum, yang itulah yang betulnya, iaitu yang dinama dengan manhaj ataupun dinama dengan mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah ataupun Ahlul Haqq. Itu saja yang boleh dikatakan betul ataupun yang ada hujah-hujah, dalil-dalil yang kuat. Yang lain daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah ada penyelewengan, ada salah dan silap yang sampai kepada peringkat kekufuran, yang sampai kepada peringkat kesesatan. Maka yang betul itu Allah Subhanahu wa taala pilih hatta mari kepada kita orang Melayu khususnya. Alhamdulillah, kita boleh bersama dengan ahlul haq, ahli yang betul, ahli kebenaran, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini satu nikmat yang paling tinggi harganya, nikmat yang sangat-sangat berharga yang Allah bagi kepada kita. Kalau Allah hatta mazhab yang sesat mari pada kita, tentulah kita sesat. Allah hantar kepada kita jalan yang betul, jalan yang benar. Kita dapat beriman, kita dapat beramal, kita dapat ikut. Alhamdulillahillazi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Syukur kepada Allah, tentu kita tak dapat petunjuk bagi jalan yang betul ini kalau Allah tidak hidayah kepada kita. Golongan yang lain daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah, katalah 72, 73, 74, 75, katalah siapa ratus-ratus ribu. Kesemua tu seperti saya kata tadi, ada penyelewengan. Sama ada mereka dakwa kata mereka itu betul, ataupun mereka mengatakan mereka lah yang ikut cara yang benar sekalipun. Kerana kaedah kalau kita belajar di dalam agama, tidak boleh nak kata betul satu-satu perkara, malaikat perkara tu tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Al-Hadis, dengan dalil-dalil syara'. Baru perkara tu dikatakan betul. Dengan kata lain, perkara yang betul, perkara yang ada hujah dia, ada dalil dia, hak bahasa syara'. Betul dengan dalil Al-Quran, betul dengan dalil hadis, betul dengan dalil ijma', betul dengan dalil qiyas kalau di dalam fiqh. Tak bercanggah, tak bertentangan. Kalau bertentangan, maka itu sesatlah. Alhamdulillah, kalau kita belajar, kita akan temu nampak sesat firqah-firqah yang lain daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka 73, 72 tu yang ulama kita bilang, bagi sayanya, khususnya di Madaninya, tak sempat untuk nak bila satu persatu. Nak bila 1, 2, 3 sampai 70 satunya tak sempat. Yang keduanya, saya pun tak ingat nak sebut satu tu.
Sebahagian daripadanya boleh sebutlah. Cuma bagi kita orang ahli ilmu, boleh kita rujuk di dalam sumber-sumber ilmu, di antaranya yang kita boleh rujuk karangan bagi Al-Syekh Al-Allamah Abdul Qahir Al-Baghdadi di dalam kitab dia Al-Farqu Bainal Firaq. Di sana dia bila satu persatu, dan di sana dia bila rukun Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di sana kita dapati Imam Abdul Qahir dia menerangkan mereka yang terbangsa kepada Islam, orang-orang kampulan-kampulan dia bangsa diri dia kepada Islam, mengaku kata dia Islam, tetapi pada hakikatnya tak betul, dia bukan tergolong di dalam golongan orang Islam. Orang yang tergolong dalam golongan orang Islam, orang yang bawa akidah yang tertentu, bawa mazhab yang tertentu yang betul. Iaitulah kesimpulannya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau kita nak belajar 73, kita nak tahu akidah 33, hanya kita belajar tu sebagai nak tahu akidah mereka sahaja, sebagai jadi ilmu, sebagai jadi ilmiah yang faedah bagi kitanya. Kita boleh tahu kata mereka tu sesat, tetapi dengan secara tidak langsung kita mudah saja mudah untuk kita nak tahu kesesatan mereka, iaitu kita belajar akidah kita, hak Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita belajar betul-betul dengan secara detail akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa yang bertentangan dengan akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, itulah ialah akidah bagi firqah kampulan-kampulan yang sesat. Yang bercanggah dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah sesat, dalalah, wa ilmunya kufur. Tak lepas daripada dua tu. Oleh itu yang penting kita tahu kata 73 tu sesatlah. Kesimpulannya 73 tu ada akidah yang sesat. Bukan ke semua. Bukan keseluruhan. Bukan ke semua kata sesat. Akidah dia seperti yang diittifaq, yang tidak khilafnya Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhan Rabbul Alamin. Adanya Tuhan yang bagi sekalian alam, yang mengaturkan alam. Ini tidak ada khilaf. Waktu semua mengaku. Itu akidah yang betul. Khawarij pun berpegang dengannya. Mu'tazilah pun berpegang dengannya, Musyabbihah, Mujassimah berpegang dengannya, Murji'ah berpegang dengannya, Qadariyah berpegang, sama habis firqah-firqah yang sesat. Khattabiyah, Sabaiyah, bermacam-macam kumpulan Syiah, kesemuanya Ibadiyah, semua berpegang dengan bertuhan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu titik bertemu. Maka titik bercerai itu. Titik bercerai itulah Ahli Sunnah wal Jamaah. Ahli Sunnah wal Jamaah saja yang betul, yang lain itu sesat. Contohnya kita kata seperti kita kata kita Ahli Sunnah wal Jamaah kata tidak ada
yang qadim selain daripada Allah. Allah sedia kala. Tidak ada sesuatu pun yang terdulu daripada Allah. Tidak ada sesuatu pun yang serta yang sama dengan Allah. Itu kita ahli sunnah wal jamaah. Ada di sana firqah musyabbihah yang yang jadi tua mazhabnya iaitu Muhammad bin Karram, dan disebar, dipeluah, diketengah oleh Ibn Taymiyah dan pengikut-pengikutnya sampai kepada hari ini. Mereka mengatakan tak betul yang kata tidak ada sesuatu serta Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyabit ada di sana sesuatu yang serta dengan Allah. Hanya mereka menafikan tidak ada sesuatu yang sebelum daripada Allah. Mereka menyabit tentu mesti wajib ada benda perkara yang berserta dengan Allah. Yang diibarat, yang dibuat ayat dengan kata qadim bin naw'i. Naw' dia qadim bagai sesuatu lain pada Allah tu qadim. Afrad dia itu baru. Bercakap dengan secara bentuk setai ilmu mantik dia panggil. Orang belajar di dalam ilmu ni bagi kita dia ada berbagai-bagai ilmu yang di dalam Islam buat jadi pelajaran dia. Berbelah-belah ilmu, berpuluh ilmu. Di antaranya ilmu mantik. Di dalam ilmu mantik dia membahagikan perkara ni dia ada jenisnya. Dia ada nauk dia. Dia ada pasal. Dan dia ada apa lagi 5 perkara yang penting. Maka di sana dia panggil jenis, dia panggil nauk. Dan bagi jenis dan nauk itu ada satu-satu dia panggil afrad. Contohnya seperti kita kata manusia. Manusia ni dia panggil satu jenis. Apa makna jenis? Iaitu satu hakikat yang banyak bilangan dia. Ada manusia yang bahasa Melayu, ada manusia yang berbangsa Barbari, ada berbangsa dengan bahasa Arab, ada bangsa Arab, ada bangsa Turki, ada bangsanya Eropah, macam-macam bangsa dia, banyak. Maka manusia ni satu-satu dia tu Abdullah, Saleh, Tayyib, Zai, Ammar tu itu dia panggil afrad dia. Satu-satu dia. Bila kata alam, di bawah alam tu banyak. Banyak nauk, banyak bagai dia. Adanya manusia, adanya binatang, adanya air, adanya matahari, adanya bulan, adanya langit, adanya bumi. Maka bila kata alam, alam tu dia panggil jenis nama dia. Jenis. Bagai-bagai dia tu bumi.
binatang. Itu bagai bagi alam. Manusia, langit, bumi ni dia panggil satu. Kalau yang tertentu ni dia panggil afrad, dia satu dia. Kama dia mujassimah, dia menghukumkan kata satu-satu manusia ke, lembu ke, langit ke, bumi ke, satu-satu dia ni baharu. Dia panggil baharu afrad. Tapi jenis dia dan bagai dia itu qadim. Bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan maknanya maksud mereka, kalau kita nak belajar 73, nak tahu 73 tu kita nak bilas saja boleh. Tapi tak ada arti kita bilas saja. Ya, kita kena tahu satu daripada 73 ni, kita kena tahu titik salah dia kat mana. Situ hak penting. Penyelewengan dia daripada al-haq, daripada kebenaran dia tu betul mana? Akidah dia yang salah, akidah dia yang kufur, akidah dia yang sesat tu kat mana? Situ hak pentingnya. Sebab apa? Supaya kita ni nak jaga daripada kesesatan, nak jaga daripada kekufuran. Sebab bila kata kita ni berada di dalam kekufuran wal'iyadzabillah, kita duduk di dalam kesesatan, di dalam akidah, kita tergulung di dalam golongan orang ahli azab, ahli neraka wal'iyadzabillah. Sebab tu kata kesemua di dalam neraka malaikat satu. Yang betul. Wajib kita cari kebenaran. Wajib kita keluar daripada kesesatan. Bukan fokus kepada bilang nama, bukan. Kita kena fokus kepada kebenaran. Lalu itu, kesesatan, salah satu pada kesesatan mujassimahnya, dia menyabitkan benda yang qadim lain daripada Allah. Dengan makna di sisi mereka tidak ada perkara yang baru, malaikat ada satu perkara yang baru sebelumnya. Perkara yang baru sebelumnya, ada yang baru sebelumnya. Yang baru itu ada yang baru, ada yang baru, ada yang baru. Sama tua dengan Allah, cakap mudah-mudah. Allah ada masa di waktu mana? Masa tu adalah makhluk Allah adalah alam. Itu dia panggil alam itu qadim bin nau ataupun qadim bil jinsi. Jenis dia tu qadim. Bukan satu-satu. Kalau ditanya lembu baru ke qadim, baru. Langit baru ke qadim, baru. Satu-satu baru. Tetapi bagai dia, tidak ada langit, malaikat ada satu makhluk, jenis makhluk. Bukan kata langit. Bukan bumi, tak mesti langit bumi. Ada jenis makhluk, jenis alam yang ada sebelumnya. Itu maksud dia. Kalau kita belajar di dalam mazhab mereka, begitulah huraiannya. Tetapi bagi kita orang yang nak cari kebenaran yang sebenar, yang betul, nak cari al-haq, kita hukum kata pandangan tersebut adalah salah, tak betul. Bercanggah dengan Al-Quran, bercanggah dengan hadis. Bawakan tersebut, akidah tersebut adalah akidah kufriyah, akidah kufur. Bercanggah dengan beberapa hujah, dan serta pula akidah tersebut dia panggil akidah teori saja. Hak realiti, hak wakil tak ada. Susah sikitlah cakap tu. Saya bercakap boleh. Tapi yang dengar tu boleh faham tak boleh faham, wallahu a'lam.
Kalau mula dengar hari ni, saya rasa pening. Kalau hak tak pening tu, dia pejam mata, dia lelak terus. Hak tu tak pening. Hak tak saya faham langsung, aku tak faham, aku nanti makan hak sudah hak masak. Hak tu tak pening. Kalau usaha nak faham betul-betul, pening, saya pening. Bukan mudah. Saya pertama kali saya baca buku mereka, saya tak sangka kata buku mereka tu buku yang sesat. Saya sangka kata buku ni adalah buku yang betul. Saya baca, tak faham, saya tak faham. Pertama kali saya baca, saya tak faham pun. Apa kerana mereka macam ni? Maka saya tuduh diri saya, kata aku jahil, aku tak sampai kelah peringkat aku ni. Memanglah semasa saya baca tu, memang sungguh hari ni pun kelah tak siapa lagi. Tak bukan kelah keilmuan, tapi dikata biarlah, dikata tu dia nak kata saja. Babali ni tokoh ilmu, macam-macam kata, biar je, kata dia tak kenal, dia tak tahu. Nak marah ke dia pun tak boleh. Sebenarnya saya bukan ketokohan, boleh faham bahasa Arab sikit sebanyak saja. Jangan tengok ketokohan tu dengan mata kita yang tak cerak kelabu, kita timbang dengan neraca kita yang tak sempurna. Dia kena, orang nak hukum dengan ketokohan, kena ahli dia. Tak kena orang wali, malaikat waliullah, baru boleh kena orang wali sungguh. Kita hukum, tok guru tu wali, tok guru ni wali, tok guru tu wali. Kita wali tak? Kita ke apa? Kita kelah apa? Kita kelah batang wali ya. Bukan wali. Maka itu tak betul. Kita tahu kat mana kaedah kita hukum kata orang tu wali. Kita tak tahu ke kelah wali. Nak panggil wali tu dia sampai martabat mana? Tak tahu tak? Tak tahu. Pak kita hukum. Tak betul. Orang wali dia tahu. Orang nak sampai kepada sifat wilayatullah, dia kena kelah begini. Sifat dia begini. Orang tak kena mah. Mah yang ori, mah tiruan malaikat ahli. Jual mah. Baru boleh kena. Kalau kita, ni mah. Mah belakang kita nampak kuning-kuning. Itu kan mah dah kitanya. Itu tak betul. Begitulah nak bagi status bagi seorang ni, dia kena ahli dia. Orang nak bagi status orang alim, kena orang alim bagi. Barulah kata itu betul. Kalau kita tak betul, maknanya nak cerita kata perkara ni perkara yang tak betul. Bila kita baca tak faham, je lara tu kena dah. Bukan kata kita tak faham tu perkara tu betul, cumanya kerana kita ni ada lemah di dalam pemahaman, lemah di dalam pemikiran, lemah di dalam kaedah ilmu. Bukan. Kerana perkara tu tak boleh dipaham sungguh. Bila akhir boleh dapat tahu kata, pemikiran ni pemikiran yang salah. Baru saya sedar, betul, sebab tu aku pun tak berapa faham baca pun. Sebab apa? Sebabnya jenis ni, dia tak ada jenis malaikat, dia ada di dalam afrod dia. Itu bukan cakap nak bagi pening lah, cakap nak bagi tak susah faham istilah ilmu. Manusia, ada ke tak ada manusia? Manusia saja kalau tak ada Abdullah, tak ada Soleh, tak ada Zaid, tak ada Johnson, tak ada Michael, ada tak manusia? Itu cara pemikiran yang betul.
Kalau tak ada Abdullah, tak ada Saleh, tak ada Tayyib, tak ada Abdul Rahman, tak adanya Michael, tak adanya Netanyahu, tak adanya Lim Chong Wang, tak ada. Ni adakah manusia? Tak ada. Dia nak ada kat mana? Yang ada di dalam afrak dia ni, ada dalam satu-satu dia tu baru panggil manusia. Kalau satu-satu dia tak ada, dia pun tak ada lah. Boleh faham tak? Bobo kelabu tak apa dah. Jangan gelak langsung ya. Sama-sama. Bila dah Abdullah baru, Soleh baru, Michael baru, Johnson baru, bila baru, mananya manusia hak kodimnya? Tak ada dah lah. Sebab itulah manusianya. Tak ada yang lain. Apa mana alam hak kodim? Bila langit baru, bumi baru, matahari baru, air baru, manusia baru, lembu baru, gajah baru. Mana alam laginya? Itulah alamnya. Bila alam ni baru, hak ni afrak dia baru, jenis dia pun barulah. Boleh faham? Oleh itu, akidah yang mengatakan alam baharu afrak, kodim jenis, kodim nau, itu akidah yang palsu. Akidah yang salah. Bercanggah dengan Al-Quran. Al-Quran kata, Qulillahu khaliqu kulli syai'. Katakanlah ya Rasulullah, Allahu bermula Allah, khaliqu kulli syai'. Dia yang menciptakan sekalian perkara. Semua perkara dia cipta. Dia mengadakan. Maknanya semua perkara ni sebelum daripada ada dia tak ada. Allah ciptakan dia. Allah mengadakan dia. Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kata, Kanallahu, dia dalam hadis riwayat Bukhari, Kanallahu adalah Allah. Allah ada walam yakun syai'un ghairuh. Tidak ada sesuatu pun yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah ada, tidak ada perkara yang lain. Perkara lain ada dengan diciptakan dia oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu hadis yang sahih. Maka akidah kata alam kodim bercanggah dengan dalil akli, bercanggah dengan dalil naqli Quran dan hadis. Sebab tu akidah kita ahli sunnah wal jamaah tidak ada yang kodim melainkan Allah. Yang lain pada Allah baharu lagi pula makhluk bagi Allah. Yang berdetai, yang bercanggah, yang berlawan dengan akidah ini, akidah sesat. Serta kita ahli sunnah wal jamaah menghukumkan kufur. Menghukumkan kafir mereka yang beraktikad alam qadim. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, dia kata, Bithalathatin kafaral falasifatul ida fi nafyiha wahya haqiqan musbatah. Dengan tiga perkara jadi kufur ahli sains. Saintis jadi kufur, jadi kafir dengan tiga perkara. Fi nafiha wahya haqiqan musbatah. Pada menafikan, dia ingkar tiga perkara, sedangkan perkara ni pada hakikatnya perkara yang sabit. Orang ahli sains dia nafi, dia ingkar. Apa dia? Ilmun bi juz'iyyin hudus awalima hasyrun li ajsadin wa kanat mayyitah. Orang ahli falsafah dia ingkar mengetahui Allah dengan secara detail. Dengan secara satu persatu. Air laut ada berapa titiknya, ada berapa mililiternya. Pokok kayu ada berapa pohon, daun kayu ada bilangan dia berapa helai, pasir ni ada berapa biji, semua Allah tahu dengan secara detail akidah ahli sunnah, akidah ahli Islam. Tapi ahli sains dia kata tak.
Allah tak tahu dengan secara detail. Allah tahu dengan secara ijmal. Allah tahu kata ada pokok. Allah tahu kata ada air. Allah tahu kata ada daun. Allah tahu kata ada pasir. Bilangnya pasir Allah tak tahu. Itu kufur. Dia nafi ilmu. Hudusu awalim bahru sekali alam. Ahli falsafah kata ada bukan alam ni bahru alam qadim bin nau, qadim bil jinsi. Tu. Jadi kufur. Maknanya orang kata alam qadim kufur wal iyad billah. Itu setengah pada sesat mujassimah. Mujassimah sesat kerana dia menyabik kerana dia berakidah bertetel dengan Al-Quran, bertetel berlawan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita orang ahli sunnah wal jamaah, kita kata Allah bersifat dengan mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Allah menyalahi, Allah tak sama dengan segala perkara yang baru. Perkara baru ke semua bersifat dengan sifat-sifat yang tertentu. Di antara sifat perkara yang baru ni, iaitu berukuran, berqadar. Wa kullu syai'in 'indahu bimiqdar. Ada ukuran dia, ada panjang, ada tebal, ada lebar, ada seinci, ada satu hasta, ada satu kilo, ada satu cupok, satu gantang. Ukuran dia, timbangan dia, sukatan dia ada semua. Itu sifat perkara yang baru. Sifat perkara yang baru dia ada ukuran dia, ada sukatan dia, ada timbangan dia. Maka Allah Subhanahu wa taala tak seperti segala baru. Kita orang ahli sunnah wal jamaah kata Allah tidak berukuran, tidak bersaiz. Tak ada saiz. Saiz S ke, saiz M ke, saiz L ke, saiz XL ke, tak ada. Bukan jenis bersaiz Allah Subhanahu wa taala, tidak berukuran. Tetapi mujassimah dia menyabitkan Allah menyerupai dengan yang baru. Ada saiz dianya. Cuma kita tak tahu saja saiz dia tu banyak mana, berapa ukuran dia. Itu saja. Allah Subhanahu wa taala duduk di atas arasy. Tak memenuhi arah, ada lagi dia tinggal saiz Allahnya, dia duduk di atas arah, dia tinggal lagi 4 jari. Kosong arah. Ada kosong 4 jari. 4 jari itu demi kerana Allah mengkosongkan kat situ kerana nak memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iaitu pada hari kiamat dia akan angkat Nabi Muhammad, letak ke satu tempat yang bersama dengan dia, iaitu yang tinggal lagi 4 jari yang kosong tu. Itu mujassimah. Itu sesaknya mujassimah. Dia menyabitkan Allah berukuran, berukuran, adanya qadar, adanya saiznya Allah Subhanahu wa taala wal iyad billah. Itu kesesatan mujassimah. Dia menyabit ada bagi Allah Subhanahu wa taala anggota. Allah mempunyai anggota. Ada kakinya, ada tangan Allah, ada betih Allah, ada mata Allah, adanya lidah Allah. Allah sama dengan Adam. Allah serupa dengan tu Adam. Cumanya bezanya saiz macam mana tu je. Sehingga mereka boleh mengeluarkan buku hari ini, diketengahkan buku satu tajuk, buku saya panggil satu juzuk, satu tajuk saja buku dia
yaitu aqidatu ahli iman fi khalqi Adam ala suratir Rahman. Nama tajuk kitab dia. Akidah orang yang beriman berkenaan dengan Allah ciptakan Adam di atas rupa Allah yang nama Rahman. Allah buat tu ada tu rupa Allah dah begitu. Wal'iyadha billah. Itu bercanggah dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah akidah dia laisa bijismim musawwar. Allah bukan jisim yang berbentuk rupa. Allah bukan jisim. Allah tidak mempunyai surah, tak ada rupa, tak ada gambaran, bukan jenis berbentuk. Kullu ma yakhturu bi balika fallahu bi khilafih. Tiap-tiap barang yang terlintas di dalam hati engkau, maka Allah menyalahinya. Firqah Murji'ah. Sesat. Murji'ah dia kata, bila seorang yang beriman tidak memberi mudarat akan dia oleh dosa. Sebagaimana bila seorang itu kufur tidak memberi manfaat akan dia oleh taat. Itu sesat Murji'ah. Akidah dia Murji'ah, siapa-siapa yang beriman, kita lah, alhamdulillah kita beriman. Orang beriman tidak memberi mudarat akan dia oleh dosa. Kerja dosa pun tak ada mudarat, tak kena azab. Berdosa pun, kerja dosa pun tak salah. Sebab dia ada iman dah. Sebab dia ada iman. Seperti orang yang kufur, dia kiasnya. Dia pakai dalil kias. Dia ukur kata, orang kafir, orang yang kufur, dia semaya tidak ada manfaat, tidak ada faedah. Dia puasa tidak ada faedah, tak ada pahala pun sebab ada kufur. Kufur tu menghalangkan. Begitulah iman. Bila ada iman, kita bersalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Berdosa dengan Allah Subhanahu wa taala tak dikira dosa. Itu kumpulan Murji'ah, salah dan sesat. Kerana apa? Kerana kalau tidak memberi manfaat, tidak memberi mudarat oleh maksiat serta iman, bercanggah dengan ayat-ayat taubat. Bercanggah dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan umat dia hak akhir sekali daripada keluar daripada neraka sekian. Hadis yang sahih. Bertentangan dengan akidah yang mutawatir. Kita dihisabkan amalan kita, dikira amalan kita, ditimbang amalan kita. Amalan kita dikira yang baik, ada yang jahat. Ada yang pahala, adanya dosa. Kalaulah kerja tak ada dosa, tak pasti hisab, tak pasti timbang, tak pasti kira dah lah. Moga tak ada kerja dosa ni, tak ada dosa. Atau bercanggah dengan dalil Al-Quran yang banyak, bercanggah dengan dalil-dalil hadis yang banyak. Sesatnya Murji'ah. Tak boleh. Mu'tazilah. Sesat Mu'tazilah kerana dia bercanggah dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Mu'tazilah di antara akidah dia yang sesat, iaitu orang yang kerja dosa besar, tidak dipanggil orang yang beriman, tidak dipanggil orang itu kafir. Dia menyabitkan perantaraan. Orang ni di atas dunia ada 3 kumpulan. Ada orang mukmin, ada orang kafir, ada orang bukan mukmin, bukan kafir. Orang yang kerja dosa besar. Di akhirat, orang yang bukan mukmin, bukan kafir ni, dia bersama dengan orang kafir di dalam neraka. Kekal di dalam neraka. Ini bertentangan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah.
Ahlussunnah wal Jamaah, manusia dibagi dua saja. Allah bagi dua di dalam Al-Quran, Nabi bagi dua di dalam hadis. Dua saja, iaitu mukmin dan kafir, baik di dunia dan baik di akhirat. Afana ja'alul muslimina kal mujrimin. Di akhirat Allah tak buat tak sama orang Islam, orang Muslim dengan orang mujrim, dengan orang kafirin. Dia tak sama. Tak kekal. Orang mukmin tidak kekal di dalam neraka sama sekali. Mu'tazilah kata orang mukmin kekal. Orang kerja dosa besar, di sisi kita orang mukmin, di sisi dia bukan mukmin, bukan kafir, kekal di dalam neraka. Bercanggah. Itu sesat. Mu'tazilah ada beberapa perkara lah sesat. Kita ambil poin satu-satu sebahagian daripadanya. Untuk kita nak kenal firqah Islamiyah dia panggil. Untuk kita nak meringkaskan, kita bincang supaya kita nak tak rugi masa, supaya kita tak mesia-siakan masa kita. Kita cuba tengok hak ada sekarang lah ni. Dalam 70 firqah tu, hak mana ada dia sekarang lah ni, dan hak mana bahayanya, hak mana ada di dalam negara kita. Tu hak penting kalinya. Hak duk jauh-jauh, hak duk hujung dunia ni, biar ke dia lah. Biar ke dia. Kita penting hak ada, dan lagi pula hak duk dekat dengan kita, hak jadi fitnah terhadap kita. Tu hak penting sekalinya. Kebetulan saya pun nak sebut tak ingat juga. Kebetulan hak tu ialah. Kalau boleh sebut pun masa pula tak mengizin kita. Ni pun masa 9 lebih dah. Kita ni problem masa setengah daripadanya. Kita masa kita letak lepas maghrib, antara maghrib dengan Isya. Lebih kurang 25 minit, 20 minit. Kita nak belajar sebulan sekali, seminggu sekali, dalam masa 20 minit. Lepas nak alim. Tu dia susah. Nak alim dengan masa 20 minit, seminggu sekali atau sebulan sekali. Boleh jadi ke tak boleh jadi? Imam Syafi'i belajar berapa tahun? Orang belajar 24 jam tu 15 tahun, kita belajar 25 minit seminggu sekali nak alim. Itu jadi bercanggah. Itulah susahnya. Batu nak buat macam saya duk fikir nak mengatasi hak ni, nak buat macam mana. Kena mari duduk ke depan ni lah. Lepas tu buka mulut, saya ludah masuk dalam mulut. Begitu jadi. Kalau nak jadi, kalau tak jadi pun tak jadilah. Tak jadi. Hak ada di tempat kita di hari ni dua kumpulan je. Hak ada sungguhnya, hak jadi bahaya kepada kita, dua kumpulan je. Boleh tambah satu lagi, 3. Iaitu satu kumpulannya dinamakan Syiah. Ini ada keliling, ada berkeliling dengan kita, hak jadi fitnah kepada kita. Yang keduanya kumpulan Mujassimah, yang dipanggil juga Musyabbihah, yang dipanggil juga Hasyuiyah, yang dipanggil juga Salafiyah. Itu benda sama tu, sama ya. Yang 3 kumpulan pendakwa mengikut tariqah tasawuf. Pendakwa yang mendakwa ikut ahli tasawuf, yang dakwa jadi wali, yang dakwa nak apa dia panggil, nak naik kelas dengan tarikan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, tak kena belajar. Orang ni dapat kasyaf daripada Allah, dapat jazab, dia panggil majzub, dapat tarikan daripada Allah tu, dapat ilmu laduni. Ni 3 kumpulan ni dak jadi sesat, dak jadi hak ada tempat kitanya. Hak lain tu Murji'ah, tak pernah dengar pun.
tempat kita. Tak ada mari Murji'ah, tak mari. Khawarij ialah satu daripada bawa ke khawarijnya, iaitu musyabbihah, mujassimah ni dia sama bawa ke dia dengan khawarij, dia sama. Lepas tu khawarij yang berlaku di masa Sayyidina Ali, dia panggil khawarij yang masa dulu yang lama. Khawarij yang berlaku di masa Muhammad bin Karram, masa Ibn Taymiyah ni dia panggil khawarij hak semasa belakang, hak Kamadian nama dia. Oleh itu kita kena tahu kesesatan mereka. Susah jugalah kalau kita tu tak belajar betul-betul, kita nak hukum, kita nak buat keputusan kata sesat ni, bukan kelah kita lah hak sebenarnya. Ya kena kelah orang alim, kena kelah ahli ilmu sungguh-sungguh, tokoh sungguh. Sebab tu kita kena kembali kepada ulama-ulama ahli sunnah, ulama yang besar lah. Jangan kita rasa kita belajar dengan orang yang bukan ahli lah mudah. Tak payah saya sebutlah. Kita kena usaha kena ahli yang sebenar itulah. Siapa yang ahli ilmu, siapa bukan ahli ilmu. Kita kembali pada ahli ilmu yang sudah diterima oleh ahli-ahli ilmu. Seperti kita kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Ini panggil orang ahli ilmu yang diterima oleh ahli-ahli ilmu. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Ahli ilmu yang diterima oleh ahli-ahli ilmu. Imam Abdul Qahir Al-Baghdadi. Ahli ilmu yang diterima oleh ahli ilmu sebagai tokoh di dalam akidah, tokoh di dalam membincang masalah kumpulan-kumpulan yang sesat ni. Sebab apa boleh saya kata susah kita nak buat keputusan sendiri kalau kita tak kembali kepada ahli ilmu. Kalau kita buat keputusan dengan tidak kembali, tak betul. Sebab kesemua firqah, kesemua puak yang sesat yang terbangsa kepada Islam ini, mereka ada hujah, ada dalil bagi mereka masing-masing. Mereka berhujah dengan Al-Quran, berhujah dengan hadis Nabi. Khususnya Khawarij, Mu'tazilah, Syiah, Musyabbihah. Mereka dakwa mereka lah yang berpegang dengan Al-Quran dan Al-Hadisnya. Serta Rasulullah mengisyaratkan, mereka itu kalau kamu nak bandingkan sembahyang kamu dengan sembahyang mereka, tak boleh. Lebih sembahyang mereka. Puasa kamu dengan puasa mereka, tak boleh banding. Lebih puasa mereka. Mereka itu membaca Al-Quran banyak. Yaqra'un Al-Quran, baca Quran. Mu tak baca Quran, sikit kamu baca. Nak banding tak boleh. Mereka dakwa, mereka ikut Quran. Mereka nak ikut hukum Allah. Inil hukmu illa lillah. Tidak ada hukum malaikat bagi Allah. Keputusan Allah saja yang kita boleh ikut. Hak lain sesat. Dan mereka baca ayat-ayat Al-Quran lebih daripada kita. Itu kata kita kalau dengan kita direct ni, kita tak boleh nak buat keputusan. Murji'ah ada hujah dia, ada dalil dia. Kalau kita baca dalil Murji'ah, kita berasa nampak Murji'ah. Kata orang ada iman, dia tak mudarat dengan kerja dosa. Dalil dia daripada Quran, dalil dia daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khususnya hadis yang sahih, hadis riwayat Bukhari. Cuba kalau kita baca. Nabi SAW tanya sahabat dia,
ma haqqullahi 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah. Hak Allah di atas hamba, apa dia? Apakah hak hamba di atas Allah? Mana apa kewajipan hamba terhadap Allah? Kita kena buat apa hak wajib buat terhadap Allah? Apa kewajipan Allah terhadap hamba? Allah wajib buat apa kepada kita? Allah pasti buat apa pada kita? Sahabat jawab, Allah dan Rasul lebih mengetahui. Rasul kata, haqqullahi 'alal ibad alla yusyriku bihi syai'a. Hak Allah di atas hamba ni, hamba tak boleh menyengutui dengan Allah akan sesuatu pun. Jangan kata ada Tuhan lain daripada Allah. Jangan sembah lain daripada Allah. Jangan ibadat kepada lain daripada Allah. Itunya Allah paksa hambanya. Jangan menyengutui, jangan bersyirik. Beriman dengan Allah tidak syirik. Wa haqqul ibadi 'ala Allah. Hak kita di atas Allah. Allah kena tunai kepada kita bila kita beriman. Alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Bahawa Allah tidak mengazab mereka yang tidak bersyirik dengan dia suatu pun. Siapa tak bersyirik dengan Allah tak kena azab sikit pun. Nak kerja dosa pun tak azab. Sebab kita sudah mengaku Allah Tuhan. Kerja dosa pun Allah tak azab sama sekali. Kerana itu kewajipan. Sebagai berjanji. Berjanji antara negara dengan negara. Berjanji antara perseorangan dengan seorangan sudah ada buat agreement ya panggil. Kita dengan Allah ada buat agreement, ada buat perjanjian dah. Ada buat perjanjian, siapa tak bersyirik dengan Allah, Allah tak azab. Kerja dosa pun bila kita tak bersyirik tak kena azab dah. Itu di antaranya. Hadis sahih. Kita nak tolak macam mana? Nampak juga. Kalau Mu'tazilah ada sabit dalam hadis yang maknanya la yasriqu wa huwa mu'min wa la yazni wa huwa mu'min wa la yasribu syaribu wa huwa mu'min. Tidak bercuri oleh orang bercuri sedangkan dia beriman. Tidak minum, tidak berzina oleh seorang yang berzina di dalam keadaan dia beriman. Tidak minum arak oleh seorang yang minum arak di dalam keadaan dia beriman. Berartinya orang minum arak, orang berjudi, orang berzina ni dia tidak ada iman. Ada iman dia tak berjudi. Kalau ada iman dia tak minum arak. Sabit di dalam hadis. Mana orang berjudi, orang minum arak, orang itu tak ada iman. Bila tak ada iman tak boleh panggil mukmin. Tak boleh panggil mukmin. Apa dia syirik tak? Dia tak syirik, tak boleh panggil kufur. Ada jalan dia, ada dalil dia. Tapi dia kekal dalam neraka. Sebab Allah kata, "Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha." Siapa deraka pada Allah dan melampaui batasan Allah, Allah akan memasukkan dia ke dalam neraka kekal selama-lamanya. Kekal dalam neraka. Sebab dia deraka pada Allah. Dia melangkah batas Allah. Itu dalam Al-Quran. Pening kita. Pening. Sebab tu, kita kena kembali kepada ulama ahli sunnah wal jamaah lah. Alhamdulillah. Allah hantar akidah ahli-sunnah wal jamaah mari kepada kita. Syukur pada Allah banyak-banyak. Kita doalah. Jangan tinggallah kunut semaya subuh tu. Kalau tinggal kunut semaya subuh, bahaya sangat-sangat. Sebab apa? Kunut semaya subuh tu kita minta Allah bimbing kita. Allahumma hdini fi man hadait. Kalau semaya sorat. Kalau jadi terimam, Allahumma hdina. Begitulah. Kalau terimam tu Allahumma hdini juga, dia tak mari masjid tu, dia sembahyang di rumah dia.
Allahumma hdina fi man hadait. Ya Allah, minta Engkau hidayahkan kami bersama dengan mereka yang Engkau hidayah. Wa'afini fi man afait. Ya Allah, minta Engkau selamatkan kami, maafiatkan kami bersama dengan mereka yang Engkau telah maafiatkan kepada mereka. Wa tawallani fi man tawallait. Ya Allah, Engkau retahkan daku, Engkau kontrolkan daku bersama dengan orang yang Engkau retah, yang mereka yang Engkau kontrolkan mereka. Bila Allah terima 3 butir ni cukup dah kita. Tak apa dah. Selamat kita. Sebab tu orang duk usaha nak buat kunut di hari ni tu. Dia tak ada kunut mudah. Kita boleh dikontrolkan. Allah tak kontrol kita. Bila Allah tak kontrol kita, kita sendiri, syaitan kontrol kita, kita sendiri kontrol, sesatlah kita. Wal'iyadzabillah. Ahli masjid ni baca kunut ke tak baca kunut? Baca, sebab tu selamat. Alhamdulillah. Begitulah. Saya boleh bagi minta maaf banyaklah. Satunya lewat masa, bila ambil masa pula, ambil lebih pula. Minta sedekahlah kepada saya, hak ambil lebih tu. Hak lewat tu saya sedekah balik. Begitu saja. Akhirnya saya kata aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.